Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Semoga pada hari ini semua urusan anda dipermudahkan dan rezeki anda berlimpah ruah, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda semua penonton TV3 pada 17 Jun 2021. Hari ini anda bersama saya Hawa Rizwan dan juga Sugita Chandran. Hawa sihat, Hawa? Sihat, alhamdulillah. Sugita sihat? Saya sihat. Tadi Hawa berkata yang setelah kian lama Hawa masuk ke studio, rasanya macam mana tu? Dah lama tak beraksi di studio, alhamdulillah. Dan hari ini kita ada semangat yang baru, Sugita. Okey, bagus Hawa. Seperti juga semangat baru Hawa ni, kami inginkan anda di rumah juga mempunyai semangat yang berterusan ini. Mungkinlah Hawa kan mereka yang tengah work from home berkata, saya pun rasa nak masuk ke tempat kerja saya. Tapi tak apa. Anda duduk di rumah dulu. Kita beri laluan kepada mereka yang perlu keluar untuk urusan kerja. Yang tidak perlu keluar, kita duduk di rumah, kita bekerja dalam situasi yang cukup selamat bersama dengan anak-anak yang mungkin adalah sedikit memberi sound effect yang berbeza sedikit daripada tempat kerja, tetapi tak apa, kita belajar untuk menjadi lebih bersabar dan kita harapkan semuanya akan beralih pulih secepat yang mungkin. Pastinya, Sugi. Sebab kita pun masing-masing pernah berpengalaman kuarantin selama 14 hari apabila merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 dan adalah pastinya ada rasa bosan, ada rasa tertekan, tetapi sebenarnya kalau dilihat pelbagai hikmah yang boleh yang ada, pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan. Kita boleh bersenam di rumah, kita dapat membaca dengan baik. Mungkin saya pada tempoh lalu dapat habiskan puasa 6 yang selama ini tak pernah dapat. Alhamdulillah masa yang ada digunakan untuk habiskan puasa 6 tu. Sebenarnya pelbagai aktiviti lah yang boleh kita lakukan. Kita manfaatkan masa dengan sebaiknya. Betul tu, Hawa. Baik, Hawa, dah kita bercakap mengenai COVID. Seperti biasa, kita ingin ingatkan anda mengenai statistik terkini COVID-19. Kalau kita lihat setakat semalam, bilangan kes yang dilaporkan adalah kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 5,150 kes dengan kematian kes kematian baru sebanyak 73 kes. Kalau kita lihat, Hawa, Selangor masih lagi mencatatkan bilangan kes yang tertinggi sebanyak 1,914 kes, diikuti dengan Negeri Sembilan, 607 kes, dan Sarawak 570 dan negeri-negeri yang selanjutnya. Kalau beberapa hari yang lalu kita semua bergembira sebab kes makin menurun, 4,000 kan, kita mencecah angka 4,000 lebih. Tetapi kita tidak perlu bergembira sangat sebab kalau kita lihat hari ini bilangan kes dah naik semula ke 5,000, melebihi 5,000 kes. Maksudnya kita masih lagi harus bertaruh, kita harus lakukan apa yang kita harus lakukan bersama-sama. Apa yang kita harapkan, Sugi, kalau kita lihat pada tahun lalu 2020 berlalu begitu sahaja, kita harapkan 2021 ni kita dapat turunkan angka COVID-19 habis-habisan sehingga angka kosong. Baiklah, kami juga ingin mengajak anda semua penonton wanita hari ini untuk kita sama-sama selami pelan pemulihan negara. Ini antara inisiatif yang dilakukan kerajaan untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Dan pada fasa pertama iaitu pada bulan Jun dibenarkan hanya perkhidmatan perlu dan syarat untuk kita beralih ke fasa kedua antaranya kurang dari 4,000 kes harian. Dan untuk kita beralih ke fasa ketiga pula iaitu fasa kedua pada bulan Julai dan Ogos, syaratnya untuk kita ke fasa ketiga kes kurang dari 2,000 kes harian dan jika katil ICU mencukupi, juga jika 40% masyarakat Malaysia telah divaksin sepenuhnya. Ya, Hawa. Dan untuk kita beralih ke fasa ketiga pula di bulan September dan Oktober di mana pembukaan semula sektor ekonomi, aktiviti sosial yang dibenarkan secara berperingkat, parlimen juga akan dibuka semula dan juga sekolah juga akan dibuka. Kita harus mempunyai bilangan kes harian
yang kurang daripada 500 kes dengan 60% rakyat Malaysia yang sudah pun divaksin, dan setelah itu barulah kita boleh masuk ke fasa keempat di bulan November dan Disember dengan pembukaan semula semua sektor ekonomi, dan di situlah kita boleh, saya kira boleh meraihkan sedikit kejayaan di mana kes COVID-19 akan menjadi rendah ataupun tidak ada langsung, dan immuniti kelompok sudah pun dicapai pada masa itu. Saya tahu kalau kita lihat keempat fasa ni bulan Disember macam jauh lagi, tapi tak, sebenarnya kita dah pun bulan Jun. Kalau di akhir bulan Jun ni kita tidak bilangan kes harian tidak kurang daripada 4,000, maksudnya kita tidak boleh beralih ke fasa yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi sama-samalah kita membantu satu sama lain. Sebab tadi masa saya memandu, saya terdengar kat radio yang bilangan kes kematian seluruh dunia sudah pun melebihi 177 juta. Maksudnya dah banyak sangat, dan Malaysia pun, kita pun antara negara yang mempunyai kes kematian yang agak tinggi untuk bilangan rakyat Malaysia. Jadi ingat apa yang kita harus lakukan. Ya, bersemangat sebenarnya bila tengok pelan pemulihan ini. Pastinya antara inisiatif oleh kerajaan untuk pastikan masyarakat Malaysia sama-sama, antara inisiatif yang boleh anda lakukan sekarang ini adalah untuk mendaftar suntikan vaksin. Jika anda sudah mendaftar, tanya insan sekeliling, tanya ibu bapa anda. Jika mereka belum mendaftar, bantulah mereka. Hanya di vaksin.gov.my. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 kita. Hawa tengah tunggu dos keduanya. Dan kami berharap tunggu tarikh kan. Kalau anda di rumah pun sedang menunggu, dan yang sudah pun mendapat vaksin, terima kasih kerana mengambil orang kata menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Okey, baik, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, Hawa, kita nak berkongsi bersama dengan anda penonton WHI TikTok pilihan WHI pada hari ini. Jom kita saksikan. Pagi tadi Uncle Lin datang, dia kata nak basuh kereta seperti tadi duduk nak makan. Cakap okey basuhlah. Lepas tu saya tanya, masa dia tengah basuh kereta, saya tanya dia dah makan belum? Dia kata belum. So saya masakkan untuk dia dan saya bagi dia upah lebih sikit. Lepas tu saya nak nasihat kat sini, sesiapa yang tengah susah mintalah bantuan, jangan pernah segan, jangan pernah berhenti berusaha. So korang apa-apa pun take care, safe and saling bantu membantu. Selalu ada period cramp tak macam saya. Saya sampai hari ni period cramp tau. Okey, hari pertama, hari kedua tu. Kalau tak boleh nak MC, okey, lepas tu tak nak ambil ubat tahan sakit sebab ada alergi ubat tahan sakit, kita boleh cuba 3 position ni untuk nak kurangkan sakit tu. Boleh buat macam ni pun kat tempat kerja. Okey, let's look at number 1. First, kita duduk bersila macam ni. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. Itu dia antara video-video TikTok yang boleh memberikan kita, orang kata boleh mengajar kita sebenarnya. Video-video TikTok ni ada yang menghiburkan, ada juga yang banyak memberi kita info-info dalam masa 15 saat, 30 saat kan. Bagi kita orang, bukan kita orang lah, yang kadang-kadang suka sedikit untuk membaca artikel-artikel yang panjang. Video-video TikTok sebegini juga amat membantu, yang ada kaitannya saya kira dengan topik kita pada hari ini. Kalau kita lihat tadi ada kaitan dengan kesihatan. Topik kita pada hari ini juga adalah topik berkaitan dengan perubatan. Tapi sebelum itu ingin kami berkongsi dengan anda berkaitan dengan Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Terima kasih penonton setia TV3 dan Tanyalah Ustaz. Bacaan Yasin bersama Tanyalah Ustaz pada 1 Jun lepas telah memecahkan rekod dan melakar sejarah bagi program waktu 6.30 pagi apabila berjaya meraih jumlah tontonan
tertinggi sebanyak 1.3 juta penonton atau 52.5% share penonton. Juga dari 15 hingga 21 Jun bermula 6.30 pagi, Tanyalah Ustaz kembali bersiaran langsung dan akan mengalunkan bacaan Yasin setiap hari dan tadabbur surah serta membincangkan kandungan istimewa Tanyalah Ustaz Doa untuk Malaysia bersama ilmuwan Islam yang bertauliah seperti Ustaz Muhammad Ruzi Muhammad Rejab, Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Teruskan sokongan anda untuk rancangan Tanyalah Ustaz. Okey, baik Hawa. Kita berbalik pada topik kita pada hari ini seperti yang saya katakan tadi. Ada kaitannya dengan isu perubatan. Sekarang ni Hawa, antara satu perkataan yang sering kali kita dengar adalah immune system. Sistem imun. Kita harus menjaga sistem imun kita. Banyakkan makan vitamin C, banyak makan sayur-sayuran, bersenam dan sebagainya. Tapi hari ini topik kita adalah berkaitan dengan penyakit autoimun, di mana sistem imun kita akan menyerang sel-sel dalam badan kita dan fokus kita pada hari ini adalah penyakit autoimun yang berkait dengan thyroid, kelenjar thyroid kita. Kalau kita lihat di portal My Health oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit autoimun ini merupakan penyakit di mana imun sistem seseorang itu menyerang sel ataupun tisu badannya sendiri. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya seperti penat, seperti gatal-gatal. Kalau kita lihat tanda-tandanya yang lazimnya berlaku kan, tetapi sejauh manakah kesan-kesan itu ataupun simptom-simptom itu menggambarkan bahawa seseorang itu mengidap penyakit autoimun. Jadi kalau anda di rumah pernah mengalami orang kata kesan jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek disebabkan oleh penyakit autoimun yang fokusnya adalah berkaitan dengan kelenjar thyroid anda, bolehlah ke laman Facebook WHI dan kongsikan pengalaman anda, ataupun sekiranya anda ada apa-apa persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, terus bertanya di laman Facebook kami dan sekiranya sempat kami akan bertanyakannya kepada pakar yang akan bersama kita sebentar sahaja lagi. Kita di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan mengenai penyakit autoimun. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Penyakit autoimun ialah salah satu penyakit yang kurang diketahui dan kurang mendapat perhatian oleh masyarakat. Penyakit autoimun berlaku apabila badan manusia menghasilkan antibodi sendiri yang akan menyerang sel-sel badan dan menghapuskan sel-sel badan yang sihat. Kebiasaannya, penyakit autoimun ini sering menyerang golongan wanita berbanding dengan lelaki. Simptom penyakit autoimun ini pada awalnya tidak spesifik dan tidak jelas. Antaranya, ia bermula dengan rasa letih, lemah badan dan sakit otot, sukar untuk bergerak apabila bangun tidur, diikuti dengan demam yang berterusan hingga seminggu atau 2 minggu. Terdapat lebih 80 jenis penyakit autoimun yang telah dikenal pasti oleh pakar. Namun, hanya beberapa penyakit sahaja yang pernah kita dengar seperti lupus, radang usus, multiple sclerosis dan penyakit thyroid. Penyakit thyroid merupakan penyakit autoimun yang berpunca apabila antibodi menyerang organ thyroid. Dua jenis penyakit thyroid ini adalah Graves' disease dan Hashimoto disease. Sejauh mana kesedaran masyarakat terhadap bahayanya penyakit autoimun, terutamanya penyakit thyroid ini, dan adakah ianya boleh dirawat? Ya, sejauh manakah kesedaran masyarakat Malaysia mengenai penyakit autoimun ini? Itu yang kita bincangkan pada hari ini di Wanita hari ini mengenai penyakit autoimun. Laporan tadi disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Okey, baik Hawa, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, iaitu Dr. Muhammad Arif Shahar, pakar endokrinologi dari Hospital Pakar Avicenna. Hello, selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Doktor sihat ya?
Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik doktor. Kalau kita lihat laporan tadi sudah pun ada sedikit serba sedikit introduksi kepada topik kita pada hari ini, tetapi mungkin doktor sendiri boleh memberikan kita sebagai mukadimah lah, apakah itu sebenarnya penyakit autoimun? Okey. Pertama sekali saya ingin beritahu penyakit autoimun itu adalah berkenaan dengan antibody. Okey. Bila kita dengar kebanyakan orang dalam masyarakat dengar antibody kan. Antibody ini sebenarnya ada bermacam-macam jenis. Okay. Secara umumnya antibody ini badan kita keluarkan sendiri untuk melawan penyakit berjangkit. Contoh macam situasi COVID sekarang ni, kita mendapatkan vaksin untuk badan kita mengeluarkan antibody yang melawan COVID. Okey. Jadi penyakit autoimun merujuk kepada penyakit yang kita ada antibody, tetapi antibody tersebut bukan melawan benda asing tapi melawan diri kita sendiri. Faham? Okay. Jadi antibody ni boleh kata beratus-ratus beribu-ribu jenis. Dia punya kategori dia. Jadi penyakit autoimun ni pula dia bermacam-macam jenis. Saya bagi contoh, ada antibody yang menyerang sendi-sendi. Dan kita namakan dia rheumatoid arthritis. Okey. Antibody yang lain pula, dia boleh menyerang keseluruhan badan. Contoh buah pinggang, kulit, darah dan sebagainya. Yang ini kita panggil penyakit lupus. Okay. Kalau kita ada antibody spesifik yang menyerang kelenjar thyroid, maka kita akan dapat autoimmune thyroid disorder ataupun penyakit autoimmune thyroid. Macam dalam penerangan tadilah. Okey, baik. Doktor, maksudnya misalnya lah kalau 5 orang ini yang mempunyai penyakit autoimun, bermaksud simptom-simptom mereka tak semestinya sama dan penyakit mereka berbeza-beza. Betul. Tepat sekali. Jadi di mana antibody itu menyerang, di situ dia punya simptom dia. Kalau di sendi, maka dia sakit sendi. Kalau dia menyerang thyroid, maka dia boleh jadi ada simptom hyper dan hypothyroid. Okey, baik doktor. Kalau seperti yang doktor katakan tadi, kalau penyakit autoimun thyroid ni ada 2 jenis. Kalau dalam laporan tadi pun kita dengar ada 2 jenis dan sekarang doktor katakan ada hypo dan hyperthyroid kan. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan lebih lanjut mengenai penyakit autoimun yang menyerang kelenjar ataupun thyroid ini. Okey, baik. Penyakit thyroid juga ada yang bermacam-macam jenis. Ada yang autoimun dan ada yang bukan. Sekarang ni kita fokus pada autoimun lah. 2 penyakit yang biasa kita dengar dan biasa kita jumpa adalah kita panggil Graves' disease dan Hashimoto's thyroiditis. Okey. Hashimoto tu doktor pertama yang menyupai ataupun menerangkan tentang penyakit ni lah. Graves' disease adalah keadaan di mana pesakit mempunyai radang disebabkan oleh antibody dan dia punya hormon thyroid dia tinggi. Maka kita panggil dia hyperthyroid. Okey. Hashimoto's thyroiditis adalah di mana ada antibody yang menyerang thyroid sehingga kelenjar thyroid itu sendiri rosak dan dia menyebabkan hypothyroid. So satu hyper, satu lagi hypo. Graves' disease, thyroid hormon tinggi dan Hashimoto's thyroiditis thyroid hormon rendah. Kedua-dua ni adalah penyakit autoimun berkenaan dengan thyroid. Okay. Doktor, biasanya golongan mana yang lebih berisiko untuk mengidap penyakit thyroid ini, doktor? Penyakit autoimun thyroid ni dia kita perhatikan dia banyak berkait dengan keluarga, ada sejarah keluarga. Okey. Jadi kebanyakan pesakit biasanya ada sejarah keluarga, maksudnya diwarisi lah daripada
daripada ibu bapa kepada anak-anak. Dan sebenarnya penyakit thyroid ni dia lebih kepada wanita. Kalau kita bandingkan wanita kepada lelaki, 5 orang wanita, seorang lelaki yang punya penyakit thyroid. Jadi rasio dia dalam 5 to 1. Okey, dan doktor, mungkin ada tak apa-apa mungkin fakta yang menunjukkan mengapa wanita yang lebih orang kata lebih cenderung terhadap penyakit thyroid ini berbanding dengan lelaki? Wallahualam, kita pun tak pasti. Tapi nampaknya begitulah. Kalau kita tengok dalam satu keluarga yang kenanya adik-beradik perempuan, makcik-makcik, sepupu-sepupu perempuan, nenek dan sebagainya. Ya, betul. Saya setuju dengan apa doktor katakan, sebab dalam keluarga saya pun saya pernah makcik-makcik saya terpaksa orang kata membuang thyroid mereka, dan itu memberikan impak kepada kesihatan mereka juga, sebab seperti doktor katakan ada yang kekurangan hormon thyroid, ada yang lebih hormon thyroid, dan itu juga memberikan kesan terhadap saiz badan mereka, tenaga mereka dan sebagainya. Ya doktor? Betul. Baik, doktor simpan dulu jawapan. Pastinya penonton-penonton WHI pun bila terdengar tentang thyroid lebih-lebih lagi, lebih cenderung kepada golongan wanita, nak tahu lebih lagi. Tetapi sebelum itu, ayuh kita saksikan perkongsian seorang wanita yang mengidap thyroid. Jom kita saksikan laporan ini. Penyakit autoimun boleh menyebabkan penyakit thyroid yang berpunca daripada sistem antibodi yang menyerang organ thyroid. Kebarangkalian wanita diserang penyakit thyroid adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Inilah pengalaman yang dialami sendiri oleh Ami Adina Muhammad Yusof, 39 tahun, ibu kepada 3 orang cahaya mata. Saya mula dapat tahu yang saya ada penyakit thyroid dalam 4-5 tahun lepas, daripada beberapa buah klinik yang saya buat check up, dan berakhir pada satu hospital. Dan sekarang saya stick pada satu doktor dan teruskan saya punya medication dalam dah nak dekat 1 tahun. Ami Adina mengidap penyakit thyroid sejenis hyperthyroid. Pada mulanya, Ami mengalami pelbagai perubahan pada tubuh badannya. Simptom dia, dia lain orang lain. Sebab doktor akan check, dia ada checklist dan tanya kita macam-macam. Dan yang untuk saya sendiri, emosi, memanglah emosi. Lepas tu kuat berpeluh, sangat kuat berpeluh. Heartbeat laju sampai mengah, sampai macam penatnya lah. Start saya yang betul nak jumpa doktor lah, sebab tak tahan, tangan getar macam somethingnya macam ni, tak ada apa-apa pun macam ni, cakap kenapa kan. So itulah, tak, lain-lain tu tak sangat. Hormon thyroid yang berlebihan disebabkan kelenjar thyroid yang lebih aktif mengakibatkan gangguan terutamanya kepada emosi pesakit. Ini merupakan cabaran baharu buat Ami yang terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaannya itu. Saat mencabar saya deal dengan penyakit ni bila nak handle stres, handle emosi, handle keadaan diri, bila nak keluar je, siap je, berpeluh. Lepas tu dah peluh jadi marah. Bila dah jadi marah, jadi penat, dengan heartbeatnya lagi. Lepas tu tak ada siapa boleh jangka bila thyroid storm dia nak hit kita. Sebab memang awal-awal dulu stres. Tapi bila dah 4-5 tahun, dia macam dah boleh agak, kalau macam ni kita dah boleh elak apa yang kita makan, apa yang kita buat untuk balancekan diri kita. Setiap dari kita tidak lepas dari diuji. Namun, Ami seorang wanita yang kuat. Semoga dia sentiasa tabah dalam mendepani penyakit ini dan segera kembali pulih.
Okey, baik. Itu antara perkongsian daripada salah seorang yang pernah ataupun menghidapi penyakit thyroid. Tapi doktor, kalau kita dengar pada perkongsian itu tadi, mengah, stres, dia berkata tadi thyroid macam tiba-tiba rasa segalanya kan. Dan saya kira tidak semua orang menghadapi kesan-kesan penyakit thyroid ni secara sama. Jadi mungkin doktor boleh kita berbalik pada soalan sebelum kita mendengar perkongsian itu tadi, apa yang berlaku sekiranya kekurangan hormon thyroid dan apa yang berlaku apabila lebih hormon thyroid? Okey, baik. Seperti Puan Ami tadi, beliau menghidap hyperthyroid. Hyperthyroid di mana hormon thyroid ini berlebihan. Thyroid ni, hormon thyroid ni sebenarnya kawal kita punya metabolisme. Jadi dia punya kesan dia adalah pada seluruh badan. Saya bagi contoh. Metabolisme ni dia efek kita, dia memberi kesan kepada kita punya jantung. Jadi kalau hormon thyroid tinggi, hyperthyroid, metabolisme kita tinggi, maka kita punya degupan jantung ataupun nadi kita akan begitu laju. Okey. Dia laju seperti seolah kita berlari 100 meter lah. Wow. Walaupun kita duduk saja, kita buat kerja-kerja rumah, kita tidur sekalipun, jantung tu berdegup macam orang lari 100 meter. Itu menyebabkan pesakit thyroid berasa penat. Dia rasa berdebar-debar dan dia berasa penat. Pergi toilet, balik semula ke katil pun berasa penat. Maksudnya doktor duduk saja-saja, tengok dekat jam heartbeat ataupun tekanan jantung 167, itu merupakan antara tanda-tandanya lah, dan terus berjumpa dengan doktor. Boleh jadi. Boleh jadi salah satu. Baik. Kemudian saraf. Bila metabolisme tinggi, saraf kita akan mengeluarkan signal dengan laju. Dia akan mencetuskan signal sarafnya akan jadi laju. Antara tanda-tandanya menyebabkan kita ketar-ketar tangan. Okey, baik. Berat akan turun sebab metabolisme tinggi. Usus kita akan bergerak dengan lebih laju menyebabkan kita ada cerit-berit. Suhu bertambah tinggi menyebabkan kita tak tahan panas. Orang lain sejuk, kita seorang yang panas. Dan berpeluh-peluh. Dan seperti Puan Ami beritahu tadi, memang dia akan efek emosi sebab bila metabolisme tinggi, kita akan jadi cepat marah, cepat melenting dan sebagainya. So ini antara tanda-tanda hyperthyroid. Bukan saja mengganggu fizikal tetapi juga emosi dan mental pastinya. Doktor, kalau kita lihat di Facebook memang ada banyak soalan daripada penonton-penonton kami, tetapi antara soalan yang banyak ditanya ialah mereka yang mengidap thyroid ini boleh atau tidak disuntik vaksin, doktor? Secara umumnya boleh. Baik. Tak ada masalah. Okey, jawapan ringkas daripada doktor boleh. Kita juga ada soalan daripada penonton kami. Syuhwatul Islam. Saya salah seorang pesakit autoimun dan ada masalah thyroid. Pernah beberapa tahun lalu tak boleh berjalan sebab kaki bengkak dan gatal-gatal. Selain itu, di leher saya juga ada biji atau masalah kelenjar limfoma. Doktor tak jumpa apa-apa ketulan dan lama-lama sembuh sendiri. Selepas sembuh, tahun ini saya diserang lagi masalah gatal-gatal di kaki, bengkak sehingga susah nak gerakkan kaki. Sendi-sendi pun sakit. Adakah penyakit ini akan sentiasa berulang, doktor? Kemungkinan penyakit yang dihadapi ini dia tidak seperti penyakit thyroid. Mungkin jenis autoimun yang lebih general. Contoh macam SLE sebagainya, lupus. Jadi penyakit autoimun ni dia ada fasa-fasa dia. Dia ada masa kita panggil relapse, maksudnya dia datang semula. Kemudian ada masa-masa dia remission, maksudnya dia reda. Dan bergantung kepada jenis pesakit. Contoh macam pesakit lupus, kalau dia stres, dia boleh menyebabkan relapse. Maksudnya dia boleh datang balik. Okey, baik. Dan doktor, ya, ada soalan. Tak apa. Tadi doktor disebutkan thyroid ni kebarangkalian adalah keturunan. Jika ibu atau bapa mengidap thyroid, anak-anak pun mungkin mengidap thyroid juga. Kita nak tahu peratusannya bagaimana, doktor? Peratusan dia saya tak boleh ingat offhand. Tapi kalau kita tengok dia lebih kurang 30 hingga 50%. Okey. Tapi ada juga
keluarga yang hanya dia seorang saja ada penyakit thyroid, yang lain terlepas daripada penyakit ini. Patutnya kita pun sebenarnya tak tahu. Okey, baik doktor. Dan doktor, satu lagi soalan daripada rakan Facebook kita, Salina berkata bahawa saya disahkan hypothyroid hampir 7 tahun. Kini kelenjar di sebelah kanan dah mula nampak besar. Doktor kata dalam 3 cm, so kena buat operation. Saya dah buat FNC, doktor kata negatif sel kanser. Tapi 50-50. Apakah cara lain selain operation? Okey. Apabila ada satu ketolan di kelenjar thyroid, apa yang penting kita perlu sahkan adalah sama ada dia kanser ataupun bukan. Okey. Sekiranya kanser, kita kena buanglah. Tapi kalau bukan, sebenarnya kita boleh monitor saja. Kita pantau saja. Jadi untuk mengesahkan kanser tu, kita boleh buat FNAC. FNAC ni adalah satu prosedur di mana kita ambil sampel daripada kelenjar tersebut menggunakan jarum lah. Jarum macam injection darah, ambil darah tapi di kelenjar thyroid. Kalau katalah result dia keputusannya tidak adalah negatif, maka kita boleh biarkan saja dan monitor saja, pantau saja. Okey, baik, kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai thyroid, kan simptom-simptomnya lebih kepada siapa yang cenderung mengidap thyroid ini. Tetapi kita nak tahu kepada pengidap thyroid, bagaimana untuk mereka mengawal penyakit mereka dan adakah boleh disembuhkan sepenuhnya melalui rawatan-rawatan, doktor? Okey, untuk penyakit hyperthyroid di mana thyroid hormonnya tinggi, biasanya doktor yang merawat akan memberikan ubat thyroid. Contoh seperti carbimazole ataupun propylthiouracil. So, mula-mula doktor akan bagi ubat ini beberapa biji, kemudian akan dipantau dan dikurangkan mengikut kadar hormon thyroid tersebutlah sehingga menjadi normal. Rawatan hyperthyroid biasanya mengambil masa lebih kurang 1,5 tahun hingga 2 tahun. Dan setelah dirawat selama 2 tahun, 20% daripada pesakit biasanya akan baik terus. Cuma dia minoriti lah. Majoriti akan datang sekali lagi. Katalah penyakit ini datang 2-3 kali, maka biasa doktor akan nasihatkan untuk penyelesaian secara menyeluruh, iaitu sama ada kita bagi minum radioiodine untuk kecutkan kelenjar thyroid tersebut ataupun operation. Okey, baik. Dan doktor, tadi doktor sudah pun berkata yang ratio wanita dan lelaki adalah wanita lebih cenderung terhadap penyakit thyroid ini. Tetapi doktor, adakah dalam masa yang sama penyakit thyroid ini ataupun penyakit autoimun yang lain akan memberikan kesan terhadap sistem reproduktif seorang wanita, sukar untuk hamil, sukar ketika ingin bersalin? Okey. Setiap penyakit autoimun dia punya perangai dia. Perangai dia berlainan untuk wanita reproduktif untuk hamil dan bersalin. Saya bagi contohnya, penyakit lupus, bila seorang wanita betul bersalin, lupus dia akan menjadi-jadi. Penyakit itu akan menjadi-jadi. Tapi yang menarik mengenai penyakit thyroid, hyperthyroid, grave disease terutamanya, bila wanita mengandung, orang yang mempunyai penyakit thyroid ini mengandung, biasanya penyakit thyroid ini dia akan sembuh sendiri bila masuk 3 bulan hingga 6 bulan. So, jadi mula-mula dia ada penyakit thyroid, lepas tu bila dia mengandungnya penyakit ini baik. Macam tu. Baik doktor, kalau kita lihat penyakit thyroid ini memberi kesan dekat emosi pastinya. Mereka yang di peringkat awal kan ada simptom-simptom yang ringan-ringan ini terhadap thyroid, adakah mereka perlu ubah gaya hidup mereka dan bagaimana pula pemakanan adakah juga memberi kesan kepada penyakit thyroid ini juga, doktor? Okey. Saya jawab yang soalan nombor 2 dululah tentang pemakanan. Silakan doktor. Penyakit thyroid autoimun ni adalah penyakit boleh kita katakan genetik ataupun ada kaitan dengan keluarga. Jadi dia bukan seperti penyakit diabetes ataupun obesiti yang berkaitan dengan makanan. Jadi secara umumnya penyakit ni dia tak ada apa-apa pantang larang untuk makan. Ataupun tak ada makanan yang boleh menyebabkan dia bertambah baik. So
So makanan ni tak ada kena-mengena dengan penyakit autoimun thyroid. Dia mungkin ada kena-mengena dengan penyakit thyroid yang berkaitan dengan kekurangan iodin. Itu yang soalan kedua tadilah. So yang pertama tadi apa dia tadi? Berkaitan dengan gaya hidup, doktor. Okey, gaya hidup pasal stres kan? Pasal stres. Okey. Orang yang hypothyroid biasanya terdedah kepada risiko anxiety sebab dia berdebar-debar, lepas tu ketatangan, emosi terganggu, biasanya lebih kepada anxiety. Orang yang hypothyroid sebaliknya, yang thyroid hormon rendah, dia terdedah kepada risiko depression ataupun kemurungan. Jadi kesihatan mental untuk pesakit thyroid ni amat pentinglah. Jadi cara macam mana dia cope dengan stres, dengan anxiety, dengan depression itu adalah penting. Okey, baik. Dan doktor, mungkin ini juga merupakan soalan terakhir kami. Secara amnya doktor, penyakit autoimun ataupun penyakit thyroid ini, adakah ia boleh diubati, tetapi adakah seseorang itu boleh sembuh selamanya daripada penyakit autoimun thyroid? Boleh insya-Allah. Dia macam ni. Hypothyroid, kita cuba kurangkan dia punya hormon thyroid kepada normal. Lebih lama kita rawat penyakit hypothyroid, contoh Graves' disease, barangkali untuk baik terus tu memang ada. Kalau macam hypothyroid ni kelenjar dia tidak berfungsi dengan baik, maka pesakit perlu mengambil gantian hormon thyroid. Maksudnya kena makan ubat lah. Especially Hashimoto thyroiditis, kena makan sampai bila-bila lah. Itu beza dia. Baik, doktor. Di penghujung perbincangan kita ni, doktor, kata-kata semangat daripada doktor kepada mereka yang mengidap penyakit thyroid ataupun berkaitan penyakit autoimun ini supaya bersemangat dan kita doakan supaya mereka sembuh. Kata-kata nasihat dan semangat daripada doktor. InsyaAllah. So, saya nasihatkan para mereka yang mengidap penyakit thyroid ini pergi berjumpa dengan doktor dan juga kekal istiqamah dengan rawatan yang diberikan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ahli keluarga yang berisiko, kadang-kadang kalau ikut kajian pada 2016, kita tengok lebih daripada separuh pesakit thyroid dia tidak tahu yang dia ada penyakit thyroid. Jadi terutamanya yang jenis hypothyroid. Sebab apa? Hypothyroid ni dia punya simptom dia sama macam kadang-kadang orang salahkan umur. Cepat lupa, berat badan bertambah, tak tahan sejuk. Kadang-kadang mereka salahkan dengan penuaan, proses penuaan lah. Jadi kena ambil inisiatif untuk cek sekiranya ada simptom-simptom tersebut. Okey, baik doktor. Penjelasan yang cukup berinformatif saya dan hawa sendiri. Kalau boleh nak tanya banyak lagi soalan, tetapi itulah masa mencemburui kita. Tapi apapun, terima kasih doktor atas penerangan yang doktor berikan kepada kesemua soalan kami. Semoga ia memberi manfaat kepada penonton-penonton WHI, dan doktor sendiri jaga diri, doktor. Terima kasih, doktor. Baik, sama. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Sugi, kalau kita dapat lihatkan mengenai penyakit thyroid ini, simptom-simptomnya berbeza kepada setiap orang dan harapnya kita semua dilindungi daripada apa jua penyakit, dan kepada mereka yang diberi dugaan mengidap apa jua penyakit, semoga diberi kesembuhan segera insya-Allah. Ya, Hawa. Yang penting kita ambil inisiatif untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem badan kita. Kita jangan pandai-pandai jadi doktor sendirilah. Okey, baik. Anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita bersama dengan Iba Perfume. Untuk pengetahuan anda, pengasasnya Tuan Iqbal merupakan pengumpul minyak wangi lebih 50 jenama antarabangsa dan telah melaburkan puluhan ribu ringgit untuk membeli koleksi minyak wangi. Baik, Tuan Iqbal sudah pun bersama kita di dalam talian sekarang ini. Terima kasih. Tuan Iqbal, kita nak tahu apa yang merupakan inspirasi Tuan Iqbal untuk mengasaskan Iba Perfume. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya seorang pengumpul minyak wangi ketika saya selalu pergi ke luar negara lah. Dan berkaitan dengan inspirasi, saya teringat ketika saya bekerja membasuh pinggan. Waktu itu umur 17 tahun selepas tamat SPM dan saya kumpul duit habis-habisan untuk membeli satu perfume yang bernilai RM500. Dan waktu itu agak struggle dan saya berjaya untuk kumpulkan dan Alhamdulillah dengan berkat usaha juga sekarang saya berjaya kumpulkan lebih 50 jenama minyak wangi international yang mana setelah melaburkan lebih puluhan ribu ringgit dalam RM50,000 lebih dan setiap botol itu bernilai RM2,000 ke RM3,000 dan Alhamdulillah juga saya dapat menghasilkan minyak wangi jenama Iba yang mana bawaan ini hanya satu di Asia tidak sama dengan yang lain. Mengapa saya berkata begitu? Kerana kita mempunyai sijil pendaftaran yang mengatakan bahawa kita adalah bawaan yang tidak sama dengan bawaan lain. Dan ia adalah EDP. Yang paling penting adalah kita boleh bawa untuk ibadah dan juga solat. Dan ia berkandungan besar sebenarnya 50 ml. Dan berkaitan juga dengan inspirasi saya teringat ketika saya pergi ke banyak buah negara lah. Saya kira saya telah jelajah ke lebih 15 buah negara. Dan dalam kita belajar tentang minyak wangi itu, saya teringat ketika saya berada di sebuah penginapan antara hotel yang termahal di dunia, di Dubai, Atlantis. Terdapat satu butik yang sangat kecil dan ada satu minyak wangi saya ingat dalam 5 ml. Berharga RM4,000. Dan saya kata, suatu hari saya nak hasilkan minyak wangi yang bawaan tersendiri, yang tidak sama dengan yang orang lain dan saya nak biar harga tidak terlalu mahal tapi semua orang dapat berasa. Jadi terhasillah Iba Perfume. Tuan-puan boleh ambil gambar di skrin TV kerana ini sangat murah dan saya juga tidak tahu bersiaran di sini bila lagi dan kita pun tak ada ejen dan juga stokis kerana ingin menjaga sebuah keeksklusifan sebuah produk. Jadi tuan-puan ambil gambar di skrin TV tentang harganya sangat murah sebenarnya dan saya akan berikan hadiah beg yang sangat percuma, sangat eksklusif ini secara percuma kepada tuan-puan. Ini bagnya saya akan berikan hadiah kepada yang buat pembayaran terawal. 50 orang terawal yang WhatsApp dan buat pembayaran segera. Jadi begini, apa yang tuan-puan akan dapat? Adakah berbaloi atau tidak? Dengan harga RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak juga. Jadi di dalam kotak ini, kotak ini pun saya buat kotak khas untuk sebagai hadiah lah. Kalau nak bagi hadiah hantaran hari jadi, sangat cantik dan kepada tuan yang ada isteri juga boleh bagi hadiah. Sebab saya akan letakkan dalam ini ada 2 botol minyak wangi. Satu yang lelaki berwarna biru dan satu yang berwarna merah ini adalah untuk wanita. Tetapi sebenarnya ia adalah unisex. Dan saya juga suka pakai yang wanita sebab saya campurkan ikut waktu dan situasi. Jangan risau, saya sangat mementingkan ia pastinya tidak hapak, tahan lama, tidak memeningkan kepala dan juga apabila kita spray pada pakaian, ia tidak rosak. Dan tuan-puan kalau nak kena cepat sebab kita tak ada ejen dan produk ini diimport khas dari Europe. Kenapa Europe? Europe adalah negara utama pengeluar minyak wangi jenama international. Dan sekarang sepatutnya saya berada di France untuk belajar tentang minyak wangi selama 3 bulan. Tapi kita kena akur bahawa sekarang kita dalam pandemik COVID. Jadi tuan-puan, saya kira berbaloi. Andai kata minyak wangi ini tidak berbau seperti yang anda inginkan. Okey, sebab saya memikirkan bajet kepada orang kita. Jadi andai kata tidak suka, saya rasa ini satu pelaburan yang berbaloi. Sebab berbanding dengan minyak wangi yang saya beli dengan harga ribuan ringgit sebotol dan ini untuk kita belajar bagaimana bawaan yang eksklusif, yang mahal dan inilah Iba Perfume yang tuan-puan cuba dapatkan sekarang dan kepada 50 orang terawal sahaja yang akan dapat beg ini. Jadi tuan-puan WhatsApp segera bagi tahu. Mungkin nak 2 set pun boleh juga. Tapi kalau 2 set atau 3 set bermakna 2 beg lah atau 3 beg. Jadi kalau nak kena cepat sebab kita hanya limitkan dalam beberapa kuantiti sahaja kerana ini produk yang premium dan masanya sangat terhad. Jadi tuan-puan ambil gambar di skrin TV dan WhatsApp sahaja, jangan call. WhatsApp sahaja di nombor 012-733-4444 dan untuk lebih meyakinkan. Saya belajar tentang minyak wangi walaupun saya bukan seorang pakar dan saya mengakui saya sebagai manusia tidak mungkinlah kita sempurna. Dan sebenarnya saya mengumpulkan sehingga lebih 50 jenama minyak wangi dan melaburkan sehingga puluhan ribu ringgit bukan semata-mata kerana hobi.
Tapi saya rasa itu tanggungjawab saya dan saya akan kenang sehingga saya bila-bila saya akan kenang sebab ini satu karya yang saya berjuang untuk menghasilkan ini agak sukar sebenarnya. Dan untuk menghasilkan Iba Perfume ini, satu jenis minyak wangi yang kita hasilkan ini memerlukan 150 ke 200 campuran bahan. Dan saya ingat ketika saya dijemput ke sebuah istana di sebuah negara yang agak terkenal juga di dunia ini, saya patut rahsiakan, dan istana itu seluas 10 hektar dan setiap penjuru kediaman tersebut meletakkan minyak wangi. Jadi di situ saya belajar bagaimana bawaan yang premium dan saya belajar ketika saya pergi ke luar negara daripada saya anak kampung yang berjuang dengan tingginya. Dan Alhamdulillah sekarang dalam masa 2 bulan lagi saya pun nak mengajak tuan-puan datang ke pejabat saya yang saya menghabiskan dalam RM500,000 untuk bahagian ID saja, kalau boleh tengok sedikitlah. Okey, ini pejabat yang bakal siap dalam masa 2 bulan lagi di Bangi Sentral. Jadi tuan-puan jangan risaulah kalau benda tak adalah apa-apa scammer, sebab saya dah 4 tahun di Bangi Sentral, sebab mungkin akan berlaku sedikit kelewatan. Jadi tuan-puan, ambil gambar di skrin TV sekarang untuk kali terakhir beberapa saat saja lagi. Ambil gambar di skrin TV ini sekarang, kita akan berakhir dan terus WhatsApp saja kepada 50 orang terawal sahaja yang akan dapat percuma beg. Dan 170 itu sudah termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak juga. Tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita. Dan saya tidak tahu saya bila bersiaran di sini lagi dan kita tidak ada ejen dan juga stokis. Jangan risau sebab saya banyak belajar dah dan insya-Allah kita mesra Muslim penggunanya. Baik. Jadi ambil gambar dan terus WhatsApp sahaja sekarang. Okey. Boleh saya menyelit sedikitlah begini. Saya selalu bagi hadiah kepada follower yang bertuah, yang follow Instagram saya, yang tertera itu mungkin boleh ambil gambar. Saya suka bagi hadiah emas ataupun wang tunai sesekalilah. Baru ni saya bagi cincin emas yang bernilai dalam RM500-600 lah. Jadi saya akan berikan barang kemas kepada yang follow Instagram dan yang membeli minyak wangi ini hari ini, dan kepada yang bertuah. Bukan semua orang dapat, tapi yang bertuah saja akan dapat barangan kemas ini. Jadi follow Instagram saya, boleh ambil gambar di skrin TV tersebut. Baik, terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Iqbal Zulkifli. Selamat maju jaya kami ucapkan. Terima kasih kerana bersama kami di WHI. Baiklah, kepada anda semua penonton WHI TV3, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya, Hawa dan juga Sugita. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI dan sedar tak sedar kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberikan anda pencerahan mengenai topik kita, penyakit autoimun ataupun penyakit thyroid sendiri. Dan WHI akan kembali esok, Hawa, dengan topik yang cukup mencuit hati. Hikayat perkahwinan pasanganku kelakar. Seronok tu kalau ada pasangan kelakar kan? Seronok. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata annoying sebab segalanya kelakar. Rimas. Okey, perkongsiannya esok di Wanita Hari Ini TV3 pada waktu yang sama 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus